Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulakan pagi pula. Astagfirullahaladzim. Kita mulakan malam ni dengan sama-sama dengan kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Assalamualaikum. Baik, khabar semua sihat Kita ada Lutfi, kita ada Syafi, Afzal, Alim, Hadi, Muiz. Boleh buka kamera kot, Hadi. Wajah handsome tu, di profile picture tu. Saja kita semua lelaki, jangan risau, tak ada perempuan kat sini. Semua lelaki belakang. Okey. Hadi boleh buka kamera tak? Rasanya macam tak pernah tengok Hadi in person. Kita tengok gambar Hadi je sebelum ni. Ke pernah? Tak ingat lah, ingat lupa. Hadi ada ke tu? Oh, Hadi tu dah. Bawa balik jogging tu. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni sekali lagi kita berjumpa. Baik, macam mana korang sekalian semua sihat Masing-masing Alim kat mana tu? Alim kat rumah ke? Saya kat rumah sekarang. Kat rumah PKP. Hadi boleh main futsal lah. Nampak raya macam baru main futsal lah. Tak. Baru balik fakulti. Baru balik daripada mana? Fakulti, Masya Allah. Muiz, kata ada meeting Meeting apa? Persatuan? Malam ni? Unmute. Tes. Tengah dengar. Okey. Ada meeting apa? Meeting company meeting kerja. Masya Allah, ingatkan ada NGO Bukan dengan Ustaz Billy Kan Okey, Afzal kat rumah Afzal nanti join juga dengan Usra Zaim Zaim Zamri. Tak dengar suara? Suara tak ada? Tak dengar? Dengar tak? Yang ni boleh dengar. Okey. Nanti join sekali dengan Usra Zaim Join juga dengan Usra Zaim. Zaim QYC Dia tadi punya Usra tu. YQC. YQC. Masya Allah banyak Usra hantar join Tidak mengganggu fikrah apa-apa Okey, Syafi kat mana Syafi? Ana di rumah Ustaz. Di rumah. Aywa. Sekarang cuti semester, jadi banyak masa dengan keluarga lah insya-Allah sebelum pulang. Banyak. Macam kalau balik. Banyak masa dengan keluarga mana tu? Keluarga sendirilah, bukan keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Okey, ingatkan keluarga mertua ke? Tidak bukan No lagi tak. Okey. Baik. Lutfi, mana rumah? Ya Ustaz, saya di rumah saja. Lutfi ni kalau tengok dia tak tahu kita ni ada terrehat ke tidak Rasa macam program back to back tengok hantar ni. InsyaAllah dahsyat Lutfi. Baik. Terperasan sebab terlalu so, kita dapat tahu perkembangan apa Lutfi buat. Okay, baik, alhamdulillah syukur pada Allah malam ni sekali lagi kita bertemu. Terima kasih pada adik-adik semua yang sudi luangkan masa 1 jam malam ni untuk sama-sama kita usrah. Dan malam ni anda rasa macam satu sesi yang sangat menarik. Tambah-tambah anda harapkan sesi usrah kita daripada hari ini sampai yang akan datang dia tidak sekadar berlaku anda berkongsi. Tapi anda sangat menghargai kalau adik-adik semua boleh kongsi apa sisi pandang adik-adik semua terhadap topik yang kita bincangkan. Dan anda rasa korang semua pun tahu kan apa topik malam ni kan topik malam ni dah maklumkan berkaitan dengan pemuda Al-Kahfi. Dan saya percaya, anda percaya topik ni memang topik yang orang kata bukanlah satu topik yang rare, satu topik yang biasa kita dengar. Bahkan di peringkat kita di bangku universiti pun, hatta kita kat sekolah menengah dulu pun kita dah pernah dengar dah kisah Ashabul Kahfi ni. Cumanya pada sesi malam ni anda harapkan kita jadikan sesi malam ni lebih kepada sharing 1 ke 2 ayat ataupun apa sisi pandang yang menarik yang kita boleh kongsikan.
Sebab ada 7 orang malam ni. Termasuk Ana 7 orang. Kita ada 7 orang. Menarik sangat malam ni kalau 7 orang ni boleh berkongsi sisi pandang masing-masing terhadap kisah pemuda Al-Kahfi. Jadi kita punya disiplinnya adalah daripada surah Al-Kahfi lah. Walaupun ada banyak lagi versi-versi lain kita boleh dengar tentang pemuda Al-Kahfi ni. Bahkan waktu Ana kecil dulu, Ana ingat lagi waktu Ana nak pergi sekolah jalan kaki dan balik sekolah jalan kaki ni, Ana pernah jumpa seorang pakcik jaga ni, dia pernah ajarkan kepada Ana ni untuk hafal 7 nama pemuda Al-Kahfi. Dululah, waktu Ana kecil-kecil dulu, waktu sekolah rendah dulu, nak pergi balik sekolah ni sebab Ana jalan kaki, balik sekolah ni. Daripada sekolah Ana nak balik rumah ni agak jauh, tapi Ana balik jalan kaki. Cuma pakcik jaga tu selalu pesan, kau kena hafal nama 7 orang pemuda Al-Kahfi ni. Sebab apa? Sebab dia kata, jalan yang Ana lalu ni banyak anjing. Jalan yang Ana bawa balik rumah ni banyak anjing. Jadi kalau hafal 7 nama pemuda Al-Kahfi ni, kita sebut nama 7 pemuda Al-Kahfi depan anjing, katanya anjing tak akan kejar. So itu adalah benda yang masuk dalam fikiran Ana waktu Ana kecil-kecil dulu tentang pemuda Al-Kahfi. Tiba-tiba bila Ana besar ni, bila Ana makin belajar tentang surah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi ni, Ana rasa macam nak gelak benda yang Ana duk tahu dulu. Rasa macam kelakar gila benda yang aku tahu ni tentang nama dia. Ya Allah, pelik-pelik nama dia dulu. Ana ingat lagi. Nak kata tu dulu lah. Tapi seiring dengan peningkatan pengalaman, kita dapat belajar banyak benda. Dan Ana percaya adik-adik sekalian pun ada sisi pandang yang sangat menarik tentang surah Al-Kahfi ni. Jadi jom kita mulakan malam ni dengan masing-masing. Sesiapa pun boleh mulakan, sebab Ana tak suka kalau kita point out macam dah jadi macam sesi kuliah ataupun sesi dekat dalam kelas pula kan. Sesiapa boleh kongsi, we are free to interrupt. Kita anggaplah sesi ni macam sembang kedai kopi, tapi tak ada kopi kat depan pun kan. Kita sembang-sembang tentang surah Al-Kahfi spesifik kepada kisah Ashabul Kahfi. Okey, sebab masing-masing dah tahu dah kisah apa malam ni kita nak bincang. Random, apa yang korang rasa menarik tentang kisah pemuda Al-Kahfi? Sesiapa boleh mulakan tak? Okay. Siapa-siapa lah. Sebab rasanya better korang start dulu. Berebut nak mula sebab sebelum poin korang dicuri orang. Setuju, Ustaz. Sebelum poin dicuri, baik korang mulakan dulu. Okay. Ana akan cuba tambah kalau anda kata poin tu tak disentuh lagi oleh mana-mana, Ana akan tambah insyaAllah. Ana lebih kepada akan bantu daripada sudut tafsir sikit-sikit lah ataupun dari sudut metod tadabbur supaya kita lengkap perbincangan tu jadi lebih cantik. Lutfi nak mulakan dulu ke? Oh, boleh Ustaz. Nampak gaya angkat tangan tadi dah. Okay, silakan Lutfi. Kau halau nyamuk tadi. Okay, silakan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Syahmi di atas peluang yang diberikan pada malam ni. Yang saya muliakan sahabat-sahabat semua dan juga pihak pengajar Tadabbur Center. Jadi antara salah satu ayat yang tertarik yang ingin saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua adalah daripada ayat 16 hingga ayat 18 surah Al-Kahfi, yang di mana pengkhususan daripada kisah Ashabul Kahfi ini bermula pada ayat 9, dan apa yang saya nampak paling dekat dengan saya adalah pada umur 13 tahun saya dihantar ke asrama. So saya keluar daripada rumah saya. Masuk pada umur 17, 18 saya dihantar ke luar lagi, iaitu masuk untuk diploma. Dan pada umur saya 20, 21 saya dihantar ke Medan, Indonesia. Jadi saya rasa macam untuk apa saya dihantar keluar, untuk apa saya pergi mengembara untuk mencari ilmu, kadang-kadang ada pergi untuk melancong. Jadi bila saya terbaca pada ayat 16 hingga ayat 18 ini, saya mula pandang bahawa alangkah baiknya kalau sejak aku melangkah keluar dahulu, alangkah baiknya kalau aku ada satu ada satu matlamat yang membawakan kepada kan best kalau ada juga sahabat-sahabat aku yang nak sama-sama dapat cinta Allah, yang nak sama-sama untuk dapatkan ilmu sama-sama. Tapi karakter yang saya nampak dalam kalangan Ashabul Kahfi ni, pada ayat 16 ni mula-mula diorang tak ada pun. Diorang keluar daripada kezaliman kekuasaan pada masa itu. Tak ada pun dia cakapkan macam aku keluar. And then siapa? Jom kita sama-sama keluar. Tak ada. Diorang masing-masing sendiri-sendiri keluar and then jumpa
semua takut macam takut untuk declare keimanan masing-masing. Tapi once seorang dah declare keimanan dia, mulalah declare seorang demi seorang, declare. Jadi apa yang saya nampak sinonimnya dengan kisah Rasul SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq, yang di mana mereka ketakutan saat kita keluar, pastinya ada rasa takut yang sangat-sangat dekat dengan kita. Rasa macam tak selamat, rasa macam mana aku nak survive kat dunia luar. Tapi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Bakar, tak apa Abu Bakar, walaupun kita berdua, yang ketiga tu Allah Subhanahu Wa Taala ada, seringkali ada dengan kita. Jadi kalau misal kata saya ada mindset ni dulu, saya rasa macam lagi dekat kisah Ashabul Kahfi ni dengan saya. Wallahualam. Terima kasih pada Lutfi. Menarik. Maksudnya Lutfi highlightkan tentang pentingnya kita ada teman kot Lutfi, dalam bahasa mudahnya. Dalam pengembaraan kita ni, sometimes kita rasa sendirian, kita lonely, kadang-kadang kita rasa seorang. Tapi dalam perjalanan untuk kita ke arah lebih baik tu, dia akan lebih kuat kalau ada kawan, kan? Ada kawan. Walaupun dia tidaklah seragam kot dengan apa yang kita nak capai tu, tetapi menariknya kisah Ashabul Kahfi ni, keseragaman itu bukan semata-mata dari sudut lafaz, tapi keseragaman itu lebih kepada niat tu. Kan, niat tu. Sebab tu Allah sebut keseragaman mereka bukan pada lafaz yang mereka sebutkan itu, tetapi keseragaman mereka adalah pada hati tu. Warabatna ala qulubihim. Allah tak kata warabatna ala qaulihim, tapi Allah kata warabatna ala qulub. Hati mereka yang bersatu. Kan? Dan percayalah adik-adik sekalian, dalam kehidupan ni, dalam apa jua perhubungan, tak kiralah hubungan rumah tangga ke ataupun hubungan persahabatan ke, yang akan bertahan lama adalah yang mana hatinya terikat antara satu sama lain. Kan? Ada orang boleh jatuh cinta dengan sebuah kata-kata yang indah. Contohnya macam persahabatan, kita kata dengan kata-kata yang sedap lah, menyenangkan kita. Kita dengar kawan-kawan kita kata, dia puji kita ataupun dia up kita sikit. Lalu kita boleh bersetuju dengan dia dan kita suka kat dia. Sebab dia suka bagi kata-kata pujian. Kan? Tapi yang ada matlamat, yang ada shared value yang sama, yang ini adalah satu perhubungan yang menarik. Dan ini adalah satu hubungan yang akan menyebabkan lebih kukuh dan lebih utuh. Terima kasih Lutfi atas sisi pandang yang menarik berkaitan dengan pentingnya ada sahabat yang bersatu bukan sekadar pada kalimah ataupun qaul, tapi lebih kepada hati, kan, untuk mencapai satu matlamat yang sama. Next, ada lagi tak sisi pandang selain daripada Lutfi? Ataupun nak tambah Lutfi punya point tadi kan, saya rasa saya nampak ada sisi yang berbeza, tambah sikit daripada Lutfi ke. Okay, silakan. Siapa? Muiz tu kena bentang awal tu sebab nak keluar 30 minit kan. Silakan. Siapa? Tak kisah. Afzal yang pergi 50 usrah, mungkin barangkali 50 sisi pandang yang boleh dibentangkan pada malam ini. Ada lagi tak selain pada Lutfi? It can be anything adik-adik. Silakan. Okay, masing-masing duk tunggu ni. Okay, masing-masing majlis macam dengar, macam tak dengar. Okay. Itu skill biasa tu, jangan risau. Boleh tahu. Okay, lagi tak? Saya nak cuba Ustaz. Okay, silakan Alim. Alright. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah ayat yang bagi saya menarik dalam surah Kahfi ni, pemuda Kahfi, adalah tentang ketika mana pemuda Kahfi ni dia pergi mencari perlindungan di gua. Kemudian dia berdoa. Lepas tu doa dia maksud dia memang indah bagi saya. Kerana dia minta daripada Tuhan lah. Sebelum ni saya tak pastilah kisah ni dia dah kenal ke Tuhan belum. Tetapi bagaimana mereka ni mencari perlindungan, kemudian mereka ni dia tahu berdoa. Dia meletakkan pertolongan tu pada tempatnya, pada yang berhak, iaitu Allah SWT. Jadi ketika mana saya cuba dalami ayat ni, saya tengok mereka ni dah lah diancam kalau tak sembah Raja Yanus tu, mereka akan diseksa dan sebagainya. Dan mereka ni kemudian mereka berani menentang, dan kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Jadi bila mereka berdoa kepada Tuhan ni, ayat yang dilontarkan memang ayat dia, maksud dia memang sangat menarik, sangat mendalam. Kerana apa? Kerana mereka meminta petunjuk daripada Allah SWT, meminta rahmat atas musibah yang menimpa mereka. Jadi mereka ni
berdoa lah, dan mereka tak tahu apa yang akan berlaku pada mereka sampailah Allah tidurkan mereka ni berapa ratus tahun. Jadi itulah antara rahmat yang Allah SWT kurniakan kepada mereka, orang yang bertawakal. Jadi saya bila pandang ni, saya tengok nampak ada hebatnya doa ni. Ketika mana kita ditimpa musibah, kita berdoa kepada Allah Taala yang iaitu yang Al-Khaliq, yang berhak untuk mendengar doa kita, yang memang akan membantu kita bila kita meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi bila mana ada juga Bro Lutfi tadi kata bila mana Rasulullah dengan Abu Bakar masuk ke dalam gua dan Rasulullah menenangkan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi bila mana ada peneman yang ada bersama kita, dan ada Tuhan yang kita yakin akan membantu kita. Jadi ini satu hubungan yang menarik antara manusia dan pencipta. Di mana yang ada kawan iaitu manusia, dan ada Tuhan untuk kita berdoa meminta pertolongan. Jadi di sini ayat 10 ni memang menarik bagi saya kalau kita dalami dan teliti lagi. Jadi insya-Allah itu sedikit yang saya dapat lah daripada ayat ni. Mungkin itulah hasil daripada buah fikiran saya. Saya serah balik pada Ustaz Syamil. Macam ada Ana moderator Ana ni. Okey. Terima kasih pada Alim. Menarik bila Alim sebut berkaitan dengan doa yang di-highlightkan oleh pemuda Al-Kahf. Yang mana doa tu dia menarik bukan semata-mata pada pemilihan, bukan semata-mata pada konten doa, tapi pemilihan perkataan yang dituturkan itu sangat menarik. Perasan tak adik sekalian, kita semua tahu kalau kita dikejar, kalau kita dihambat oleh seseorang, kita dikejar oleh seseorang daripada belakang, maka apakah doa yang paling tepat untuk kita minta pada waktu itu? Kita diancam, kita dikeluarkan waran tangkap untuk dikejar dan ditangkap. Kan? Biasanya doa yang paling cocok untuk kita minta apa agak-agak? Kalau ikutkan adik sekalian, kalau adik semua di tempat Ashabul Kahfi, orang tengah duk kejar kita, apa the best doa yang kita akan minta pada waktu itu kalau kita di tempat mereka? Apa nampak korang? Minta apa? Kalau saya minta jalan keluar. Pertolongan, jalan keluar. Lagi? Korang tak okey, pertolongan tu maksudnya siapa yang sebut pertolongan tadi? Pertolongan in terms of apa? Pertolongan apa? Mengelakkan daripada dikejar. Stamina, Ustaz. Uish, siapa yang cakap stamina tu? Kalau macam kena kejar, Betul kan? Kita mengharapkan stamina. kaki UK ke tak langgar apa-apa. Ataupun kita kata keselamatan kot Muiz. Kita minta keselamatan supaya tak ada apa-apa yang menghalang kita untuk kita ni daripada ditangkap, daripada kejaran mereka. Jadi kita semua tahu bila kita kena kejar, biasanya benda yang kita harapkan adalah safety, keselamatan. Tapi kenapa dalam doa Ashabul Kahfi kita semua tahu gentingnya saat mereka, tapi mereka tak minta directly, minta kepada Allah, ya Allah please save me. Ya Allah please succeed me, jayakan kami untuk kami selamat daripada kejaran-kejaran mereka. Tak ada kan? Sebaliknya kita nampak doa yang mereka tuturkan pada waktu itu, first kali mereka sebut Rabbana, Tuhan kami. Maksudnya dekat situ lagi ada sekalian, bila sebut Rabbana, Tuhan kami, di situ lagi dah bermula kesepakatan hati mereka. Mereka tak kata Rabbi ataupun Rabb, ataupun dia kata sekadar untuk menghalalkan pada beberapa orang saja yang bersetuju. Tapi Rabbana, ada kami dekat situ. Dekat situ lagi nampak dah the tie of heart. Dia punya hati tu dah bersatu dekat situ. Rabbana atina min ladunka rahmah. So dia minta pada Allah rahmat. Dia seolah-olah kan ada di sekalian, doa yang dituturkan oleh Ashabul Kahfi ini seragam dengan doa yang dituturkan oleh Nabi Ayub alaihissalam waktu Nabi Ayub tengah sakit. Waktu Nabi Ayub sakit dia sekalian, bukankah pada orang yang sakit, doa yang paling diinginkan pada waktu itu untuk dimakbulkan adalah doa minta Allah sembuhkan sakit. Betul tak betul? Bila sakit, so kesembuhan paling didambakan oleh orang sakit. Tapi bayangkan apa yang telah disebut oleh Nabi Ayub alaihissalam. First kali dia sebut, Anni massaniyaddur. Aku telah disentuh dengan satu kemudaratan ya Allah. Dan apa sambungan lepas tu? Ada tak ada kata ishfini? Ya Allah sembuhkan aku sebab aku tengah disentuh oleh ad-dur itu. Tak. Kita akan nampak sambungan doa tu adalah wa anta arhamur rahimi. Betul tak Lutfi? Ke silap Ustaz Syah? Kan? Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimi.
disebutkan wa anta arhamur rahimin. Di situ juga maksudnya waktu Nabi Ayub sakit, dia menyandarkan kesakitan itu, hajatnya itu kepada anta arhamur rahimin. Allah bersifat Ar-Rahman. Jadi apa rahsia di sebalik kita tengah mengharapkan sesuatu, kita minta kepada Ar-Rahman. Kita berharap kepada Ar-Rahman. Sebab apa? Sebab dalam doa hari ini, adik-adik sekalian, dalam kita semua berdoa pada hari ini, banyak kita berdoa tapi adab doa dah hilang. Okay? Banyak kita berdoa pada hari ini, kita banyak berdoa kepada Allah tapi adab yang paling utama dalam doa tu hilang. Apa adab paling utama kita belajar daripada Ashabul Kahfi dan juga Nabi Ayub? Adab yang paling utama dalam berdoa adalah serahkan semua hajat kita tu kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dan sentiasa meyakini segala hajat-hajat spesifik kita tu sangat-sangat kecil nak dibandingkan dengan rahmat Allah yang lebih besar. Faham tak? Sentiasa gambarkan permintaan kita yang spesifik itu sentiasa lebih kecil daripada rahmat Allah yang lagi besar. Sebab kalau kita sekadar minta pada Allah ishfini sebagai contoh, sembuhkan aku, ataupun kita minta ya Allah salimni, selamatkan aku, dia boleh jadi selamat tu bagus, Allah boleh makbulkan doa tersebut. Tapi kalau Allah bagi rahmat dengan keyakinan kita kepada Allah, maksudnya kita percaya Allah boleh bagi saya lebih daripada sebuah keselamatan. Dalam konteks Nabi Ayub, aku percaya Allah boleh bagi lebih pada aku daripada sebuah kesembuhan. So kesembuhan itu salah satu saja juzuk rahmat Allah kepada aku. So hari ini kan adik-adik sekalian perasan tak? Hari ini kalau kita berdoa ya Allah rahmati aku, kita tak puas kan dalam berdoa kan? Kita nampak doa tu macam simple sangat. Kita nampak doa tu macam ringkasnya doa ni. Kita sendiri pun rasa macam tak puas dalam berdoa. Adik sekalian, anda kena faham tak konotasi saya ni. Saya tak kata doa spesifik tu salah. Tapi kita kena kembalikan adab berdoa tu. Yang bermula pada sebuah doa ini adalah keyakinan. Sebab dia tak akan berlaku doa itu akan beradab dan tuntas kalau keyakinan tu digugurkan di awal lagi. Anda rasa macam Allah tak tahu ya apa benda yang anda sedang alami. First kali submit everything to Allah. Itulah adab paling utama. Dan yakini rahmat Allah sentiasa lebih besar daripada hajat-hajat kita yang spesifik. Itu adab yang hilang pada hari ini. Ashabul Kahfi, walaupun tidak disebut secara jelas mereka menyatakan kalimah Allah sebagai Tuhan mereka, tapi mereka sudah tahu adab hamba dengan Tuhan. Kan awal-awal lagi doa mereka tak minta salimni, selamatkan aku, tapi dia minta pada Allah atina min ladunka rahmah. Tapi apa kesan dia? Kita semua tahu dia nak selamat, tapi apa Allah bagi pada mereka yang minta rahmat daripada Allah, yang yakin rahmat Allah lebih besar daripada sebuah keselamatan? Allah bukan sekadar bagi dia selamat, tapi ceritanya dirakam oleh Allah Azza wa Jalla sampai akhir zaman orang baca kisahnya sebagai hero. Dia sekadar minta pada Allah apa tahu? Rahmat. Jauh di sudut hati memang nak selamat. Tapi punyalah besar rahmat Allah, ceritanya sampai akhir zaman orang dok baca cerita dia. Sampai akhir zaman orang dak kagum tentang keimanan dan akidah Ashabul Kahfi. So daripada situ kita belajar memanglah satu benda yang kita mungkin macam tak nampak dengan instant, tetapi itulah hakikatnya. Rahmat Allah sentiasa lagi besar daripada semua perkara yang kita tahu. Okay? Sebab hajat kita ni adik sekalian dibina atas pengetahuan dan pengalaman kita. Dan we have to believe that pengalaman kita dan pengetahuan kita always limited. Sentiasa terbatas. Jadi Allah kalau nak bagi rahmat Allah tu unlimited. So unlimited lawan limited, mestilah unlimited benar. Tak? So lebih kurang begitulah. So mulakan doa kita dengan adab yang paling tinggi, iaitulah serahkan, bulatkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Okay. So terima kasih pada siapa tadi, iaitu Alim yang highlightkan tentang doa. Okay, baik. Lagi ni. So kita dah ada dua sisi pandang menarik dah. Saya nampak tadi ada yang sebut tentang pentingnya persahabatan dan juga ada juga elemen berdoa lagi. Okay, Hamzan. Okay, silakan Hadi. Saya tambah dulu lah sebab saya tak minta izin sebab tadi kawan. Ya, Hadi. Sekat. Panggil saya pun rasa bersalah pula. So saya Okay, Hadi, boleh tak Hadi off camera sebab dia sekat. Yo. Oh, sekat betul ni. Ini rasanya Thanos seperti jari ni rasanya. Dengar tak? Okay. Anda cadang enter off camera supaya dia boleh suara tu dia tak sekat.
Cuba tak off kamera. Sekat tu. Adi. Tak dengar. Sekat dah. Assalamualaikum Adi. Okey, Adi. Cuba. Dengar tak? Okey, sekarang okey. Sekarang okey. Alhamdulillah. Okey. Okey. Kita saya ni dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Al-Fadhil Ustaz Syahmi, sahabat-sahabat lah untuk surah malam ni. Okey, untuk sisi pandang malam ni, saya teringatlah satu hadis juga berkenaan dengan bila kita sebut pasal surah Al-Kahfi ni, saya teringat satu hadis ni daripada riwayat Bukhari, Muslim tak silap saya. Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Yang mana dua nikmat, yang mana nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, yang mana sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sihat dan juga al-faraq, nikmat masa lapang. So jadi dua nikmat inilah yang apabila kita rujuk kepada nikmat sihat dan juga masa lapang ni, for sure kita akan merujuk kepada para pemuda lah. Sebab para pemuda diberikan masa sihat dan juga berikan masa lapang. Sebab bila kita sudah tua, kita mungkin dapat masa lapang tapi mungkin kita tidak sihat. Begitu juga masa kita yang masih tidak mendapat lagi ni, mungkin sebab tu kita tahu bahawa pemuda ni macam Ustaz Syahmi pun yang muda ni kan. So jadi kita tahu bahawa fasa ataupun period masa muda ni adalah satu masa yang optimum bagi seorang manusia. Ketika itulah dia kuat, dia bertenaga, dia bersemangat, dia ada cita-cita, dia ada satu desire, passion of something yang dia nak buat. So daripada situ kita lihat bahawa bila disebut pemuda Al-Kahfi ni, dia by hook and crook adalah merupakan satu sign, satu natijah kepada kita para pemuda akhir zaman ni untuk kita mengambil satu ibrah yang sangat banyak. So salah satu yang yang Ustaz Cik Syahmi katakan tadi, bahawa pemuda Al-Kahfi ni banyak mengajar, salah satunya yang pertama adalah keteguhan iman lah. Pemuda ni, terutamanya pemuda Muslim, perkara pertama adalah keteguhan iman. Sebab kita lihat bahawa sekarang mehna dan tribulasi di akhir-akhir zaman memerlukan kita sebagai seorang pemuda Muslim sangat memerlukan keteguhan iman yang sangat kuat. Sebab kalau tidak, kita akan memang dengan istilah-istilah sekularisme, westernisasi, banyak sangat firqah-firqah yang boleh mengganggu gugat kita punya keteguhan iman. Sebab tu juga kita apabila dalam solat kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik, dengan hadis riwayat yang lain lah. So jadi kita lihat bahawa keteguhan iman ni yang mana datang daripada pemuda Al-Kahfi ini menjadikan mereka nak menjaga keteguhan iman mereka tu, mereka lari untuk mereka bersembunyi, yang mana dengan bukanlah maksudnya mereka lari bersembunyi sebab mereka takut atau tidak, tapi demi menjaga ketulinan keteguhan hati yang mereka ada tu. So jadi sebab tu juga selain tu juga kita lihat bahawa fasa muda ni lah, selain daripada keteguhan iman tu adalah satu fasa-fasa yang bagi seorang Muslim adalah satu kewajipan kita dalam memberi, dalam kita menyampaikan, meninggikan ataupun kita menyebarkan ataupun kita share tentang Islam ni. Dengan kata lain kita berdakwah lah. Yang mana kita lihat dalam surah yang ke-14 tu, surah 14 tu Allah telah yang mana mafhumnya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata dan mereka menyerulah, yang mana Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah menunjukkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. So antara itulah kata-kata dakwah yang diucapkan ketika mereka berdirilah di depan tu, di depan penguasa yang zalim. Lepas tu kita lihat bahawa juga surah Al-Kahfi ni juga ibrah daripada pemuda Al-Kahfi ni, kita lihat bahawa sesuatu perkara gaib tu yang diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya atas satu kata orang macam kita lihat sekarang kan, orang tahu perkara gaib, orang tahu masa depan, orang mimpi ini akan berlaku hari kiamat lah. Kalau kita lihat sekarang ada satu yang berlaku sekarang kan, yang mimpi Ibu Masyita tu, yang perjalanan terakhir yang mimpi tu, bagaimana dia tahu bahawa akan berlakunya zaman apa semua. So jadi daripada sini pemuda ayat dalam surah Al-Kahfi ni telah mematahkan
beberapa hujah-hujah manusia akhir zaman yang bahawa mereka mengetahui tentang perkara-perkara gaib. Kita lihat dalam surah yang dalam ayat yang ketiga, dan kami ceritakan 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. So dengan kata bahawa Allah yang mewahyukan cerita ini supaya Nabi Muhammad tahu dan menyampaikan kepada kita. So itu adalah perkara-perkara yang kita tolak bahawa orang-orang sekarang yang mendakwa mereka mengetahui benda gaib masa depan. Seterusnya, satu lagi yang saya teringat masa pernah dengarlah perkongsian Al-Kahfi ini adalah berkenaan dengan satu ibrah daripada sudut saintifik, yang mana kita lihat dalam surah dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, yang mana maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Dengan kata lain, apabila Allah tutup telinga, yang mana kita tahu bahawa untuk tidur salah satu organ yang berperanan dalam penting adalah telinga. So apabila telinga dengar bunyi bising apa semua, kita payah nak tidur. So salah satu untuk kita nak tidur nyenyak tu, ini saya dengar lah, saya ingat lupa dalam ada perkongsian daripada seorang tak ingat asatizah tu. Dia kata kalau salah satu yang menyebabkan kita punya dapat deep sleep ni adalah kita perlu telinga adalah organ memainkan peranan untuk kita dapat tidur dengan nyenyak, dengan baik. Lepas tu satu juga, itu secara ringkas lah. Lepas tu satu lagi last, berkenaan dengan ayat yang mana yang dia berpusing-pusing, yang Allah bolak-balikkan mereka tu. Ayat yang ayat kami bangunkan mereka 16 Okey, dalam ayat 18. Ayat 18, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. So dengan kata lain, kenapa apabila orang tidur tu dia akan ke kanan, dia akan ke kiri? Dia tidak statik tidur macam ni. Sebab salah satunya apabila kita statik tidur untuk satu jangka masa yang lama, dia akan menyebabkan bed sore. Sebab tu kalau bed sore. So jadi apabila ada satu pesakit ataupun yang pesakit lumpuh, doktor akan sarankan kepada pasien supaya mengiring ke kanan, mengiring ke kiri, supaya jangan tidur menelentang ya dah. Istilah dia jangan tidur menelentang statik untuk satu tempoh yang masa yang lama, sebab dia akan menyebabkan, kita tahu dekat belakang kita ada tulang. So apabila tulang ni yang dekat belakang ni, spine ni, apabila dia akan menghimpit kepada tilam tu, lama-lama dia akan makan. Maka menyebabkan dia akan menjadikan bed sore, ataupun kita namakan sebagai luka katil, bed sore lah, ataupun melecet macam radang. Apa kalau dekat sini ni nama dia ulcer. Oh my god. Dia akan menyebabkan ulcer yang katil tu lah. So dia akan makan. So sebab tu dekat sini juga Allah bagi tahu mereka membolakkan balik balik kanan kiri, sebab kita ingat dia dah bangun, tapi dia tidur, sebab nak bagi tahu bahawa sebab tu kita disarankan tidur sebelah kanan supaya kita adalah daripada sisi-sisi yang lain. Wallahu alam. Mungkin sekadar itu insya-Allah. InsyaAllah. Macam patutnya bagi sesi kuliah pada Hadi pada ni. Tu setara nak pergi pada kawan panggil tu kan. Itu antara perkongsian Hadi. Terima kasih Hadi. Memberikan sudut pandang yang sangat menarik berkaitan dengan ya. Saya minta izin saya off camera kejap sebab saya dengar tapi saya nak saya tinggal ke situ. Boleh. Okey. Jadi terima kasih pada Hadi memberikan sudut pandang yang sangat menarik berkaitan dengan ada juga i'jaz ilmi telah dibentangkan tadi dari sudut kemukjizatan sains dalam cerita pemuda Al-Kahfi. Okey. Jadi lagi nak kongsi tak? Muiz tak ada ke? Kata nak beransur awal? Muiz beransur lah. Kita seru dia beransur terus. Muiz tersilap tekan tu. Dia okey. Saya kena ni jap. Okey. Faris, apa khabar? Dekat mana tu?
Tinggal kat rumah. Kat rumah Okey sihat Tunggu Nampak dapat. macam Tunggu dapat telefon. muka tu macam nampak banyak assignment tu. Okey. Gurau. Okey Muiz, silakan Muiz. Kau ada sebelum beransur. Tes. Okey. Okey, jelas. Okey. Okey, Bismillah, saya tak adalah pandai sangat kan macam yang lain, cuma yang paling saya tertarik dalam kisah ni pasal anjing tu Ustaz. Okey, menarik. Okey, Sebab anjing tu dalam banyak-banyak orang kata macam dah banyak-banyak. Sebab yang lain tu macam kita biasa dengar semua kan kisah ada orang. Tapi pasal anjing tu saya baru tahu yang dia dijamin masuk syurga Ustaz kan. So macam kalau anjing pun boleh dijamin masuk syurga, siapa kita untuk lose faith macam tu lah. So macam benda tu menarik lah bagi saya, terutama sekali pasal kitmeh tu. Tapi cuma yang saya kata macam ada kurang sikit sebab tak banyak sangat kisah pasal kitmeh ni, macam in detail pasal kitmeh ni, mana diorang jumpa, kenapa dia ikut pemuda ni kan, lepas tu apa jadi dekat dia semua. So mungkin kalau ada siapa boleh ulas ke pasal benda tu, itu je lah daripada saya. Baik Muiz sisi pandang yang agak rare. Tambah-tambah baru ni saya ada present topik haiwan dalam Al-Quran bersama dengan Ustaz Zulkhairi. Memang saya ada present berkenaan dengan anjing dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran Allah preview tentang anjing ni di sekurang-kurangnya dua tempat dalam Al-Quran. Pertama, Allah bawa dalam bentuk perumpamaan orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi Allah kata perumpamaan orang yang mendustakan ayat Allah ini adalah seperti mana kita ni, seperti mana anjing yang bila mana kita halau dia akan menjelikan lidah, dan yalhath, kalau kita tak halau dia pun dia akan menjelikan lidah. Fikir sesiapa boleh ingat tak? Tolong carikan ayat berapa. Mungkin orang boleh refer ayat tu. Okey. Jadi memang ada perumpamaan, tetapi pada ayat tu Allah mengumpamakan anjing dalam satu perumpamaan yang agak buruk. Sebab tu Allah sebut lepas tu bi'sal mathal, seburuk-buruk. Sa'al masab, macam mana ayat tu? Wasi'at masab, macam mana? Tapi seburuk-buruk perumpamaan Allah sebut selepas itu, ayat selepas tu. Okey, seburuk-buruk perumpamaan. Okey. Ya. Surah Al-A'raf ayat 176. Ya, betul. Wasa'a mathalan. Wasa'a masalah lepas ayat tu kan? Wasa'a mathalan. So Allah kata seburuk-buruk perumpamaan. So nak katanya dalam ayat tu cerita pasal anjing tapi buruklah gambaran dia. Tapi ada satu lagi tempat dalam Al-Quran Allah sebut tentang anjing tapi digambarkan anjing dalam sebutan yang baik. Dia menjadi penjaga kepada pemuda Al-Kahfi yang tidur pada waktu itu. Jadi nak katanya betul kata Muiz tadi bila sebut tentang kalau anjing pun ada jaminan dia boleh masuk syurga, apatah lagi kita ni kan, yang diberikan kekuatan akal fikiran, yang ada kemampuan untuk kita memahami, kita ada alamahul bayan, boleh bertutur, boleh memahami perbicaraan, maka lagi sepatutnya dengan menggunakan dua fungsi itu dengan baik, maka kita mudah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rare, pendapat tu agak rare. Saya suka poin daripada Muiz. Okey, lagi sebelum saya datangkan poin-poin daripada pihak saya. Ada lagi tak? Syafiq tak lagi? Afzal, okey Afzal silakan. Cuma poin saya ni macam poin yang Ustaz yang sampai tadi share tadi. Mana Hadi ke? Yang Alim share. Alim. Satu kita boleh tengok bagaimana pemuda Al-Kahfi ni mereka meminta kan, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami kan. Di mana mereka ni meminta Allah yang menetapkan apa yang kehajatan ni, apa yang mereka perlukan, bukan keperluan mereka tu kan. Mereka meminta daripada supaya Allah yang memimpin mereka kan. Seperti mana kalau kita Ustaz cerita tadi tentang kisah Nabi Ayub kan, dalam surah 21 ayat yang ke-83 kan, Nabi Ayub meminta untuk disembuhkan penyakit kan. Kita boleh tengok juga dalam satu slide lagi yang mana Nabi Musa pun meminta benda yang sama, yang mana baginda pun meminta
supaya dipermudahkan dalam kisah surah Al-Qasas ayat yang ke-20 lebih macam tu. Mana Allah memudahkan baginda kan, satu demi satu kan. Lagi kita boleh tengok dalam Nabi Zakaria meminta untuk diberikan anak kan. Yang mana Allah memberikan anak dengan Nabi Yahya tu dengan orang kata apa dengan pelbagai anak yang soleh, anak yang diberikan kefahaman agama, anak yang lebih faham kitab kan. Yang mana kita boleh tengok para nabi ni dia lebih doa-doa mereka meminta supaya Allah yang memberi segala kemudahan kepada mereka kan. Hari tu saya ada dengan pengisian tentang surah Al-Hudud kisah Ashabul Ukhdud kan, yang mana seorang pemuda tu, yang kisah hadis tu panjang kan. Seorang pemuda tu dia meminta supaya Allah selamatkan mereka, supaya Allah selamatkan dia ni dengan pengetahuan Allah kan, dengan segala pengetahuan Allah kan. Mungkin kita boleh terapkan dalam kehidupan kita, iaitu memintalah segala sesuatu tu dengan meletakkan Allah Maha mengetahui, supaya itulah yang terbaik untuk kita kan. Bukan apa yang kita nak, tapi apa yang terbaik untuk di sisi Allah kan. Mungkin dalam surah Al-Baqarah 216 kan. Tidak mestinya kita tahu benda tu baik untuk kita, benda tu tak semestinya benda tu buruk untuk kita, sedangkan benda tu baik untuk kita. Tak semestinya benda tu kita rasa baik, tapi benda tu buruk untuk kita kan. Mungkin sekadar itulah saja Ustaz. Baik, Allah Adam, terima kasih pada Afzan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan. Kadang-kadang benda yang kita benci tu, benda tu baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul kata Afzan tadi, bila kita serahkan urusan kehidupan kita kepada Allah, maka kebanyakannya memang Allah akan mudahkan lah. Kan? Dan banyak sebenarnya bukti-bukti memang Allah SWT ni akan membantu orang yang bertawakal kepada dia. Sebab kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, apakah makna tawakal? Kan? Sebab bila kata kita nak berdoa kepada Allah, ada keyakinan, maka tak dapat lari daripada konsep tawakal tu. Tawakal tu sendiri, kalau kita nak lagi faham dengan lebih cantik dan lebih nak ada KPI macam mana tawakal kita, pergantungan kita pada Allah, kita boleh baca surah Al-Mulk. Perasan tak 2 ayat terakhir surah Al-Mulk, Allah tutup dengan Qul huwar rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Allah tak sebut dalam ayat tu wa tawakkalna alaihi, tapi Allah kata wa alaihi tawakkalna. Allah mendahulukan Allah tu dulu dan tawakal tu kemudian. Sebab Allah bagi tahu kalau Allah sebut wa tawakkalna alaihi, tawakal ni, pergantungan ni manusia dah banyak kali buat dah. Dia memang buat benda tu dalam seharian, bergantung pada sesuatu ni dah banyak kali lah dia buat. Tapi silapnya manusia, dia bergantung pada tempat yang salah. Sebab tu Allah tak kata wa tawakkalna alaihi, tapi wa alaihi tawakkalna. Soalan-soalan nak menghalakan, nak betulkan root problem manusia ni, iaitu Allah kata aku tempat sebaik-baik tempat pengantungan tu. Dan apakah ayat selepas tu, ayat 30? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa kaitan ayat 29 dengan 30? 29 pasal tawakal, ayat 30 cerita pasal air tadi. Dan ayat 30 sangat remarkable, surah yang kita baca sebelum tidur, patutnya lepas tidur ni kita tidur terus lah. Tapi menariknya surah yang Nabi suruh baca sebelum tidur ni, ayat 30 soalan. Pasal tak ayat 30 tu? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Ara'aytum, apa pandangan kamu? In asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau semua air itu kering, apa pendapat kamu? Lepas tu tak ada ayat 31 yang menjawab tentang penjelasan persoalan ayat 30. Tak ada. Dan kita pula seolah-olah macam nak bagi tidur ke tidak sebenarnya Allah ni kan. Ayat 30 tu sebelum kita ucap sadaqallah itu soalan yang menuntut kita punya iman untuk menjawab persoalan tersebut. Yang setakat yang nak nampak antara munasabah ataupun tanasub, perkaitan di antara ayat 29 dengan 30 adalah Allah ajar kita apa KPI tawakal. Apa KPI tawakal? Iaitu tawakal yang bertepatan adalah sebagaimana kita mengharapkan dan bergantung kepada air dalam kehidupan kita pada hari ini, begitu jugalah tawakal kita kepada Allah seharusnya lebih tinggi daripada kita bergantung kepada air. Kita hari ini kan terlalu depend kepada air, sangat dependent pada air.
Apa kesan tak ada air dalam kita punya kehidupan seharian? Memang orang kata mana gamat hidup kita kalau tak ada air satu hari, betul? Kan? Kalau makanan tak ada tak pagi. Betul tak? Makanan tak ada tak pagi, semua kita boleh handle kalau tidak ada makanan. Tapi kalau tak ada air memang tak boleh handle. Tambah-tambah sistem elektrik kat negara kita pada hari ini menggunakan tenaga air untuk nak generate kuasa elektrik. Sebab tu ada hidroelektrik pada hari ni, kan? Jadi kalau air tak ada, banyak sangat affected. Nak masak pun tak boleh kalau tak ada air. Kan? Sebab tu Allah kata, seolah-olah 29:30 tu apa tanasub dia? Sebagaimana kita bergantung kepada air, tawakal kepada Allah should be more than that. Kena lebih banyak daripada kita bergantung kepada air. Sudah mampukah kita lakukan perkara sedemikian? So ayat malam-malam tu, sebelum tidur malam tu, dia macam tembak kepala kita lah. Kau sebelum tidur malam ni, kau dah bergantung banyak kepada makhluk, kepada manusia. So at least malam ni sebelum tidur, kau baca suratul Muluk, laraskan balik kompas tawakalmu. Laraskan balik, sebelum ni dah banyak mencapah ke tempat lain. Laraskan balik kompas tawakalmu. Kan, kepada aku bulat-bulat, sebab lepas ni kau nak tidur. Kau tak boleh buat apa. Maka biarlah satu momen dalam kehidupan yang menjadi satu saat yang paling berharga dalam kehidupan, sebelum tidur, laraskan balik kompas tawakal. Mudah-mudahan tidur kita itu bertawakal sebulat-bulatnya kepada Allah. Jadi samalah macam Ustaz sebut tadi, dalam berdoa kepada Allah, sudahkah kita bergantung kepada Allah dalam doa itu seolah-olah lebih daripada kita bergantung kepada air. Gitu. Jadi mungkin saya lengkapkanlah perbincangan yang Afzal bangkitkan tadi. Okey, baik. Kita ada siapa lagi? Syafi dengan Faris. Okey, Syafi. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apa lain? Maaf mungkin ada jawapan yang sama, maaf. Okey, baik. Baik, ada satu ayat yang bagaimana amat menyentuh dia nasi, iaitu pada ayat 13 yang bermaksud 13. Kami ceritakan kepada wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Ini sama dengan ayat saudara Hadi. Sesungguhnya mereka itu orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Okay, pertama sebenarnya ana sebenarnya terfikir siapa pemuda ni, sebab kerana pemuda ni mereka ni sangat mempunyai satu kefahaman Islam yang betul, di mana mereka memahami konsep Rabb dan Ilah dengan baik. Dan anda sangat memang salut pada ibu bapa mereka kerana sudah pun berjaya mendidik mereka sendiri, kan. Sebabnya kalau kita lihat ni, mereka ni sebenarnya dipaksa oleh seorang raja, iaitu Raja Dakianus, betul ke Ustaz? Dakianus, untuk menyembah berhala ni lah. Tetapi disebabkan kefahaman mereka yang benar terhadap, mereka percaya pada Allah, Allah lah yang berhak untuk disembah, dan mereka beriman lah Allah sebagai Rabb, iaitu Allah yang ciptakan alam ni, kan. Tapi yang paling penting adalah kefahaman ilah mereka sendiri, iaitu beriman pada Allah Ta'ala, iaitu mereka menyembah secara total. Kerana ini apa yang berlaku pemuda pada hari ini, mungkin setengah daripada pemuda kini mereka faham bahawa kita Islam, kan. Di IC kita ada Islam, tapi bagaimana kefahaman mereka terhadap menyembah Islam secara total, kan. Mungkin solat, tetapi nafsu mereka telah mengawal diri mereka untuk melakukan kejahatan. Jadi kita mintalah benda ni jauh dari kita. Okay, baik, sambung pada ayat tadi, iaitu ialah tentang pemuda tadi tuan. Apa yang mengagumkan adalah mereka ni memahami konsep ilah dan Rabb dengan baik, dan sehingga mereka sanggup keluar dari kota mereka sendiri, kan, untuk berlari ataupun untuk menyembunyikan mereka, kan, ataupun untuk menyembunyikan diri mereka sendiri dan menyurut dalam sebuah gua yang besar, Al-Kahf, kan. Dia berbeza dengan Al-Kahf dengan Ghar, kan. Al-Kahf ni satu gua yang besar lah. Kalau Ghar ni macam satu lubang yang kecil, kan, yang seperti mana yang Rasulullah menyurut dengan Abu Bakar. Okey, baik. Jadi sebenarnya itu pertamalah apa yang sangat menyentuh dia sendiri lah melalui ayat tu. Kerana di mana pemuda-pemuda yang dipersembahkan oleh Allah Ta'ala dalam surah itu, mereka ni mempunyai satu keimanan yang tinggi, yang sepatutnya kita yang tadabbur ayat ini perlu memahami Islam ataupun keimanan seperti mereka sendirilah, kan. Okey, itu pertamalah. Yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana kesabaran mereka sewaktu mereka tahu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja, di mana mereka mempunyai tawakal yang tinggi, kan. Ini telah pun disyarahkan oleh oleh saudara yang lain, di mana itu yang sepatutnya kita perlu ada. Kita tidak perlulah memohon apa saja, memohon yang benda lain melainkan Allah Ta'ala saja, dan mereka teruskan dengan berjalan, dengan beruzlah, kan, dalam gua. Dan mungkin itu satu rahmatlah oleh Allah Ta'ala untuk mereka masuk dalam gua tersebut, dan akhirnya mereka ditidurkan dan mereka dibangunkan lah. So jadi kesimpulan di sini adalah, jadi anda cuba kaitkan balik lah, apa poin adalah
Pertamanya, the point is adalah kefahaman Islam yang sahih ini dapat menjadikan seorang Muslim itu akan menyerahkan sepenuh dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia kata bahawa hakikatnya dunia ni adalah dunia yang fana kan. Betul ke fana Dunia adalah dunia yang fana. Dunia hanyalah sekejap sementara saja. Tidak perlu takut melainkan Allah Ta'ala telah menjadikan semula dengan baik dan sebagainya. Ada kehidupan hidup, ada yang kehidupan ni akan ada kematian dan sebagainya. So jadi apa yang kita boleh ambil ialah sifat tawakal itu sendirilah kan. Dan juga kefahaman yang benar. Di mana kalau kita hidup sekarang ni mungkin anda yakinlah antum semua ada yang belajar dan sebagainya, nak berkahwin dan sebagainya, hakikatnya kita just enjoy sahaja aturan Allah Ta'ala, itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Faris, ada tak sisi pandai yang rasa nak tambah? Saya sebagai kesimpulannya lah kan. Oh, dia nak kesimpulan dah. Semua sahabat-sahabat semua dah terangkan panjang lebar, jadi saya kalau simpulkannya lah kan. Jadi dalam surah Al-Kahfi ni Ana tertarik dengan satu perkataan je lah kan. Kata simpulkan kan, so satu perkataan je lah kan. Perkataan qamu kan ada. Idh qamu faqala rabbuna. Kalau sikit balik kan, struktur ayat dia boleh je kalau nak skip kan, is faqalu kan, tapi kenapa ada qamu kan. So kalau Ana ada research, dia macam Ana ada research lah, kenapa ada perkataan qamu kan. Jadi itulah bila kan, bila qamu ni dia ada kaitan dengan ciri seorang rijal tu. Sebab kita tahu kalau rijal yang dia seorang yang berani kan. Jadi bila berani, tanda seorang tu berani adalah dia sanggup bangun kan. Bangun ni macam mana? Dia bukannya kita bangun tidur apa kan. Kalau bangun tidur apa? Istighfar dia bukan. Jadi kalau qamu ni dia bangun dengan kalau kita bangun contoh macam dahsyat kan, macam contoh kan depan pemimpin kan, kita nak bangun kan macam terkata-kata kan, kita pun malu-malu apa kan. Tapi pemuda kafir ni dia macam berani tau, dia macam depan-depan tu dia bangun kan, lepas tu dia baru dia cakap kan, seolah-olah macam nak tunjukkan bahawa sifat seorang pemuda yang paling penting tu adalah berani tu. Sebab kita sekarang macam, bukan kita lah, Ana sendiri kan, kadang rasa takut kan kita nak bangun kan. Kalau nak bangun tidur tu boleh lagi, tapi kalau cuba kan, kalau kita tengok kemungkaran ke apa, sanggup kita bangun kan. Kita nak cegah benda macam tak apalah, tu ada orang kan, bukan aku macam kita dah tak qamu kan, sebab kita rasa takut kan. Tapi pemuda kafir ni dia nampak walaupun raja, tapi once dia buat benda zalim, dia sanggup bangun untuk pertahankan akidah dia tu. Jadi signifikan lah perkataan qamu tu kan, sebab dia seolah-olah macam berani mati kan. Dia macam kita sanggup hadapi apa saja semata-mata nak pertahankan stand kita. Kita bukannya nak pertahankan benda yang salah, tapi sebab kita yakin yang kita pertahankan tu benda yang betul, sebab tu kita sanggup qamu. Kalau tak, kita tak sanggup nak qamu, sebab kalau kita nak pertahankan benda yang salah kan, so kita macam takut-takut yang tu kan. Tapi once kita dah tahu benda tu memang betul, so kita sanggup bangun untuk pertahankan benda tu. So dahsyat lah perkataan qamu ni kan. Sebab tu lah dia kaitan dia dengan perkataan banyak mustaqim, istiqamah. So bila kita kaitkan tu memang betul lah kan. Bila kita nak menempuh jalan yang lurus ni, memang kita kena bangun. Kita tak boleh duduk diam je. Kita tak boleh sekadar duduk tepi-tepi diam. Tengok kalau orang lain buat baru aku buat. Macam tu. Dia tak boleh. Kita kena bangkit, kita kena pergi ke hadapan. Tu ciri rijal lah yang sebenarnya. Ana cakap yang Ana pun tak tahu lah macam buat kita kan. Tapi doa lah kan, supaya kita dapat amal lah kan. Maksudnya ciri seorang rijal tu dia sanggup kan bangun untuk menentang kezaliman tu. Okay, baik. Terima kasih pada Faris atas satu kesimpulan yang sangat bagus yang telah dibuat tadi. Okay, baik. Terima kasih pada adik semua yang memberikan lautan pandang yang sangat menarik. Dan saya sebenarnya terkejut bila adik semua banyak memfokuskan perbincangan pemuda Al-Kahfi ini bahagian awal. Perasan tak daripada awal sampai habis tadi, korang cerita tak sampai separuh pun daripada cerita keseluruhan babak pemuda Al-Kahfi. Dan saya faham kenapa banyak fokus kepada bahagian awal. Sebab memang dijangkakan. Kenapa? Sebab memang seolah-olah membenarkan ayat permulaan kisah pemuda Al-Kahfi bila Allah sebut fadarabna ala macam ayat dia? Allah astagfirullahalazim. Permulaan ayat tu tadi, ayat ke-9. Ayat ke-9 mulanya adalah Allah kata am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba.
sangat remarkable Allah mulakan cerita pemuda Al-Kahfi ni. Awal-awal lagi Allah bagi tahu this story have a miracle. Cerita ni ada keajaiban, ada majis dia, ada magic. Boleh imagine tak adik-adik satanologi, bayangkan ada persembahan magic, ada orang kata aku nak buat magic kan, dia tak cerita lagi apa konten kat dalam cerita tu. Awal-awal lagi dia bagi tahu pada cerita tu nanti aku nak buat something ni dan something ni magic. Dia tak buat lagi magic tu, dia dah bagi tahu awal lagi yang dia nak buat tu magic. So apa yang kita akan rasa bila permulaan seseorang bagi tahu yang aku nak buat magic, kita akan seteruja nak tahu kan. So teruja kita tu telah ditangkap daripada awal lagi. Dan saya tak pelik kenapa adik-adik semua banyak fokus pada bahagian awal. Ternyata kita terperangkap dengan ajaban yang telah Allah mulakan pada ayat ke-9. Kan? Sebab tu kita masih lagi berlega pada ayat 10, 14, 16, betul tak? Jadi mungkin itulah saya nampak faktor kenapa kita, bukanlah kata kita tidak pergi move on, tidak. Tapi itu bukti tanda kita terperangkap lagi di awal lagi. Sebab memang telah ditangkap kita punya perhatian kepada miracle yang telah Allah sebutkan di awal cerita surah Pemuda Al-Kahfi. Itu satu. Yang kedua adalah ada 4 poin. Berapa minit saya tak tahu nak bincang 4 poin ni, tetapi saya sangat rasa adik semua perlu tahu antara benda yang jarang-jarang kita fikir tentang kisah Pemuda Al-Kahfi ni. Pertama saya nak kongsikan adik sekalian adalah, perasan tak surah Al-Kahfi ni datang selepas suratul Isra. Kan? Datang selepas surah Al-Isra. Dan permulaan surah Isra Allah disebut tentang perjalanan yang diberkati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kan? So ada perkataan perjalanan yang diberkati. Perjalanan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa adalah perjalanan yang diberkati. Tapi adik sekalian, kita semua maklum peristiwa Isra hanya saja akan berlaku kepada Nabi Muhammad seorang sahaja. Takkan ada orang kedua, ketiga, keempat. Maka kalau kita nak remake macam mana Nabi Muhammad punya perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, memang tak akan berlaku. Kalau kita kata kita boleh buat pada ni, mungkin ada orang kata kita ni mungkin ada urat, ada putus sikit dekat kita punya kepala tu. Sebab kita tak boleh nak remake. Memang tak boleh nak remake. Itu adalah perjalanan yang Allah bagi khusus kepada hamba yang terpilih, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Allah ada tinggalkan satu jejak, iaitu perjalanan itu adalah barakna, perjalanan yang diberkati. Jadi kalau kita hari ni, Ustaz, macam mana saya nak dapatkan perjalanan yang diberkati dalam kehidupan? Kalau saya nak buat macam Nabi Muhammad dalam satu malam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya tak boleh nak buat. Jadi macam mana saya nak dapatkan perjalanan yang diberkati itu? Tapi perasan tak, selepas suratul Isra yang berbincang tentang perjalanan yang diberkati, surah Al-Kahfi ada 4 cerita. 3 daripada 4 cerita bercerita tentang orang yang berjalan. Perasan tak? Ada 4 cerita kan? Tapi 3 daripada 4 cerita tu cerita pasal orang berjalan. Pemuda Al-Kahfi ada tak berjalan? Ada kan? Berjalan, keluar daripada istana, menyelamatkan akidah dan iman. Cerita kedua, pemilik 2 kebun tak adalah cerita pasal berjalan. Tapi cerita ketiga ada tak cerita pasal berjalan? Ada. Perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Khadir. Perjalanan. Kan? Cerita keempat, Dzulqarnain. Ada tak cerita perjalanan? Ada. Iaitu perjalanan dan seorang pemimpin pergi ke tempat yang terbit matahari, tempat terbenam matahari, tempat pertemuan di antara 2 gunung. Maka untuk apa? Menegakkan keadilan kat tempat tu. Jadi ada 3 perjalanan Allah sebutkan dalam suratul Kahfi. Maka perasan tak? Inilah antara jalan yang diberkati, perjalanan yang diberkati. Perjalanan yang diberkati yang pertama melalui suratul Kahfi adalah perjalanan kita menyelamatkan akidah. 1. Yang kedua, perjalanan yang diberkati daripada cerita Nabi Musa dengan Khadir adalah perjalanan menuntut ilmu. Itu juga adalah perjalanan yang diberkati. Dan perjalanan yang ketiga yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla adalah perjalanan menegakkan keadilan. Inilah 3 perjalanan yang kalau kita lakukan 3 perjalanan, insya-Allah kita akan mendapat perjalanan yang barakna haulahu. Ia akan diberkati perjalanan. Okay, itu poin pertama lah, antara yang jarang-jarang kita nampak pertemuan di antara kedua-dua surah. Okay, silakan Muiz. Saya dah nak minta diri saya. Okey. Milik diri tu memang selamanya milik Muiz dengan Allah. Okay. Terima kasih Muiz. Saya sangat hargai komitmen Muiz yang ada meeting dengan company malam-malam tapi boleh join juga. Barakallahu fikum. Terima kasih Muiz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Itu poin pertama. Poin kedua, adik-adik sekalian yang saya nak kongsikan juga, boleh tak kita lebih masa sikit?
Sikit je. Okay. Poin kedua adalah, perasan tak kepada 4 kisah yang ada dalam suratul Kahfi ni, setiap kisah ni ada satu perkataan yang Allah tak pernah miss. Perasan tak? Pernah tak ada semua perasan ada satu perkataan, satu kalimah yang Allah tak pernah miss pada 4 kisah dalam suratul Kahfi? Apakah perkataannya? Rahmah. Perasan? Rahmat ni ada kat 4 kisah. Tengok suratul Kahfi, babak pemuda Al-Kahfi, kita akan jumpa perkataan rahmah pada ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Situ kan perkataan rahmat kan ada kan pada cerita pemuda Al-Kahfi. Cerita pemilik 2 kebun, kita akan jumpa perkataan rahmah pada ayat yang ke-60 ke 59. Cuba anda sahkan. Yang Allah sebut wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Ayat berapa tu? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. 50 ke 59 ke 60? 58. 58, minta maaf. So 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. So cerita kedua pun, cerita pemilik 2 kebun pun ada perkataan rahmah dekat situ. Cerita ketiga, Nabi Musa dengan Khadir, kita jumpa pada ayat yang ke-65. Allah sebut, abdan min ibadina atainahu rahmatan. Again, perkataan rahmat berulang pada kisah ketiga, ayat 65. Dan ayat terakhir, cerita terakhir, iaitu cerita Dzulqarnain, kita akan jumpa juga perkataan rahmat pada ayat 90, berapa? 98, tak silap ana, 98. Betul tak? Qala hadha rahmatun min rabbi. Kan? Jadi perasan tak keempat kisah dalam suratul Kahfi ni, dia meng-highlightkan perkataan rahmah tu tanpa gagal. Okay. Kalau saya nak bumikan, kalau anak nak bumikan cerita rahmat dalam kisah pemuda Al-Kahfi ni, sebab by the end of the story, kita akan nampak bahawasanya ada orang-orang mula mengagumi ataupun mula taksub kepada batang tubuh Ashabul Kahfi. Adik semua pun sedia maklumkan, mereka membina tugu peringatan Ashabul Kahfi untuk mendewakan, untuk mengagung-agungkan Ashabul Kahfi. Tapi di sinilah rahmat Allah masuk. Allah nak bagi tahu hebat pemuda Al-Kahfi ni bukan sebab mereka hebat. Tadi kita mungkin bincang kualiti dari sudut spesifik lah. Kita kata dia ada kefahaman agama, tawakalnya sangat tinggi. Tapi segala itu takkan berlaku, selamatnya mereka 300 tahun adik sekalian, takkan berlaku kalau Allah tak bagi rahmat dekat dia. Semua miracle tu happen, semua keajaiban tu berlaku sebab satu punca. Dia hebat, dia dipandang mulia, dia dipandang sangat hebat, agung sebab Allah bagi rahmat kat dia. Begitu juga dengan waktu orang tersilap langkah dekat dalam cerita pemilik 2 kebun. Dia celupa kan, dia kata apa? Aku rasa tanaman aku takkan binasa, aku rasa kiamat takkan berlaku. Antabida hadhi i'bada wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la yuditu ila rabbi. Kan pemilik 2 kebun celupa. Tapi bila Allah ranapkan tanaman dia, mestilah ada kesedaran untuk kembali kepada Allah. Tapi Allah kata, waktu kamu minta ampun kepada aku, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Sebesar mana pun dosa kamu, wahai hamba-hamba aku, kau minta ampun pada aku akan ampunkan, dan sayang aku pada kamu tak pernah kurang walaupun seinci. Nampak tak? Rahmat Allah masuk kat situ. Sama juga dengan kita terlalu mengagumi Khadir. Macam mana Khadir boleh tahu peristiwa masa depan? Kan? So Allah kata dia tak akan tahu benda tu melainkan aku telah bagi rahmat dekat dia. Dzulqarnain boleh bina satu tembok yang telah memisahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan penduduk di antara 2 gunung itu. Semua itu berlaku bukan sebab dia hebat dalam kepimpinan, tapi Allah bagi rahmat kat dia. Dan dia pun sebut perkara yang sama. Hadza rahmatun min rabbi. Kan? Jadi nak katanya rahmat sangat signifikan dalam suratul Kahfi. So dalam erti kata lain, kalau kita membaca suratul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal, maka ketahuilah surah ini memanggil kita kepada satu payung ataupun satu perlindungan, iaitu berlindung di bawah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita berlindung dekat situ, dia possible elakkan kita pada apa jua bentuk fitnah. Fitnah ilmu ke, fitnah kekuasaan ke, fitnah akidah ke, fitnah harta benda ke, kita diselamatkan hanya dengan satu payung, iaitu payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Itu poin kedua yang nak kongsikan. Poin ketiga adalah, perasan tak dalam kisah pemuda Al-Kahfi ni, ada cerita yang Allah ajar kita tentang erti fokus dan jangan offside dalam kehidupan. Fokus dan jangan offside. Adik-adik semua saya tahu EPL dah mula, kan? Saya tahu adik semua dah ada tim yang masing-masing. Siapa tim Arsenal? Ke korang dah tak layan EPL lah? Saya tahu Arsenal pas berapa 2-3 game ni semua kalah ya kan? Tapi saya masih istiqamah adik-adik. Okay? Masih
Wakanda. Welcome to Wakanda. Okay, baik. Baik. Itu bukan cerita pasal sebenarnya. Cuma yang nak katanya ada istilah offside saya kongsikan. Okay, offside. Familiar kan? Apa itu offside? Offside ni menurut kamu saya adalah kita memegang bola di tempat ataupun posisi yang kita tidak dibenarkan pegang bola. Okay, dalam bahasa mudahnya kita pegang bola di posisi yang kita tidak dibenarkan pegang bola. Okay, baik. Apa cerita ataupun mana babak yang kita belajar tentang fokus dan tidak offside ni? Perasan tak bila Ashabul Kahfi bangun tidur tu, dia bangun daripada tidur tu, what is the first thing yang mereka lakukan lepas bangun tidur? Apa perkara pertama yang mereka buat? Tanya soalan. Yes. Mereka bertanya-tanya. Mereka berbincang antara mereka tentang apa? Alim? Bincang tentang apa? Tentang berapa lama diorang tidur. Yes. Mereka bertanya, berbincang berapa lama mereka tidur. Perasan tak? Dan adik-adik sekalian, perasan tak perbincangan berapa lama tidur ni sampai kiamat pun jawapan tu tak akan jumpa. Betul tak betul? Cuba korang cuba check malam ni, kalau korang nak tanya, nak cuba jawab soalan tu, cuba tanya dekat diri. Ataupun bila bangun esok pagi, berapa lama korang tidur? Ada jawapan tak? Sebab nak kira berapa lama tidur, anda perlukan 2 variable. Ada semua perlukan 2 variable, 2 pun boleh ubah. Pertama adalah pukul berapa anda bangun. Yang kedua adalah pukul berapa anda tidur. Soalan, pukul berapa bangun, insya-Allah kita boleh dapatkan dia punya figures. Tapi pukul berapa tidur, ada tak figures yang menentukan pukul berapa kita tidur pada saat ini? Kita tak akan mampu tahu. Kita mungkin boleh tahu pukul berapa kita masuk tidur. Tapi tidur yang sebenar, kita takkan tahu bila pukul berapa. Kan? Kan ada yang sempat kelih jam sekejap masa nak dapat tidur tu. Takkan tahu. The moment betul-betul kita sleep tu takkan tahu. Jadi macam mana nak dapat jawapan saat kita membincangkan berapa lama tidur? Sampai sudah takkan dapat jawapan tu. Sebab tu bila orang tengah berteka-teka, Ashabul Kahfi tu sedang berteka-teka, satu hari yauman au ba'da yaum, satu hari ataupun separuh hari, kan ada kawan dia yang seolah-olah macam pak ustaz yang suka bagi kata-kata sentap. Dia kata apa tahu? Qur rabbi a'lam, qalu rabbukum a'lam. Tuhan kita lebih tahu berapa lama kita tidur. Dia seolah-olah ada satu kawan yang tengah bersembang tentang perkara yang lara, yang tidak ada kesudahan. Tiba-tiba ada kawan seorang tu datang kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kan? Dia macam sentap, ada kawan macam ni kan. Tiba-tiba kata wallahu a'lam. Macam tak bagi kita nak bincang panjang pula kan. Aku tengah syok diskusi ni berapa lama kita tidur malam tadi. Tiba-tiba kawan kata Tuhan lebih tahu. Dia macam sentap lah. Tapi kawan yang baik, yang tu best kawan ni. Kawan ni, perasan tak? Dia macam menjelaskan juga tentang konsep ukhuwah yang paling tinggi. Konsep ukhuwah paling tinggi bagi saya sekarang ni adalah bukan sekadar ithar semata-mata tau. Tapi konsep ukhuwah paling tinggi adalah bila mana anda bahan kawan anda tak rasa apa pun. Kan? Konsep ukhuwah paling tinggi sekarang ni adalah bila anda bahan dia tak rasa apa. Dia bukan sekadar ithar semata-mata lah pada hari ni. Anda bahan dia, anda lipat dia, anda kata anda nak jumpa dia pukul 9, pukul 10 baru datang. So kalau dia tak terasa hati pukul 10 datang tu, itu ukhuwah paling tinggi tu. Kurang je lah kan, nak kata lebih kurang macam tu lah kan. So begitu juga kawan ni, kawan yang baik dia bukan sekadar pandai sentap tau, tapi kawan yang baik juga adalah kawan yang pandai nak cover sentap-sentap tu tadi. Jadi kawan yang kata Tuhan kita lebih tahu tu, dia fokus kepada perbezaan pendapat. Sebab tu dia kata Tuhan lebih tahu. Orang tu tengah duk syok bincang berapa lama tidur, dia kata Tuhan lebih tahu. So pada waktu itu dia fokus pada perbezaan. Maka mungkin akan menyebabkan ada kawan yang mungkin berkecil hati dengan pendekatan sedemikian. Tapi kawan yang baik juga adalah pandai cover balik. So daripada kita fokus pada perbezaan pendapat kita sekarang, why not kita pergi pada persamaan pendapat kita? Apakah persamaan pendapat kita pada saat ini? Kita semua tengah lapar. Perasan tak? Perbezaannya adalah seorang duk syok bincang berapa lama tidur. Seorang lagi kata wallahu a'lam, Tuhan kita lebih tahu. Rather than kita fokus pada perbezaan, fokus pada persamaan. Kita semua tengah lapar sekarang ni. Dah lama tidur, kita bangun tengah lapar semua. So why not kita bincang sekarang ni lagi penting daripada kita duk bincang pasal berapa lama tidur. The most important thing kita bincang sekarang adalah macam mana nak dapatkan makanan. Sebab itu persamaan kita sekarang. So ini juga teknik persahabatan. Jangan fokus sangat pada perbezaan. Fokus kepada persamaan tu. Itu yang akan menjaga ukhuwah dan perhubungan. Fokus pada persamaan. So nampak tak? So nak katanya orang beriman, yang pasal offside ni ada sekalian. Orang beriman pun yang kita duk kagum tentang Ashabul Kahfi, ada kefahaman yang sangat jitu, akidah yang sangat kuat. Mereka pun ada possibility
offside tu. Tahu tak offside berlaku time bila? Bangun tidur, dia bincang berapa lama tidur. Itu offside. Mereka berada di posisi yang mereka tidak dibenarkan untuk berada. Berapa lama tidur, sampai ke bila-bila pun takkan tahu berapa lama kita tidur, adik-adik. Kita berada di posisi yang bukan posisi layak kita pegang bola. Kita offside. So Allah sebut orang beriman pun ada possibility offside tu. Tapi kelebihan orang beriman kalau offside, dia ada kawan tarik dia masuk dalam track balik. Dia ada kawan yang akan shout, dia akan jerit, "Woi, kau lebih garisan. Masuk. Belakang. Nampak tak? Sebab tu ada kawan yang kata Tuhan kita lebih tahu tu. Yang kawan kata Tuhan kita lebih tahu tu, dia tarik balik, kau jangan lebih garisan. Kau dah dapat bola kan offside. Nampak tak? So inilah yang kita belajar tentang orang beriman ada possibility offside, tapi kebaikan orang beriman yang offside ni adalah dia ada kawan yang boleh tolong tarik dia masuk balik ke dalam track ataupun landasannya betul. Tapi cerita selepas tu, cerita mengenai orang-orang yang dah nampak Ashabul Kahfi kantoi dekat tengah-tengah pasar tu, mereka pun offside. So ada juga possibility orang tidak beriman lagilah ada possibility offside. Cuma kelemahan orang tidak beriman, kalau dia offside, dia tak ada kawan yang betulkan balik on track. Tak ada. Perasan tak cerita dekat pasar tu? Kan bila mana dah terkantoi Ashabul Kahfi, walaupun mereka sudah wal yatalattaf, sangat-sangat senyap ataupun sneaking masuk ke pasar, tapi still kantoi sebab mata wang perak punya pasal. Maka akhirnya dari sekalian, apa yang berlaku adalah orang pasar nampak Ashabul Kahfi masih hidup. Cerita tu diturun zaman berzaman untuk cari Ashabul Kahfi. Saat mereka kantoi kat tengah pasar, the first thing yang mereka buat adalah apa benda sekalian? Ingat lagi tak? The first thing yang mereka buat. Mereka buat apa? Sujud pada Allah kan? Apa yang mereka buat, the first thing yang mereka buat bila nampak Ashabul Kahfi dah kantoi tengah pasar? Cuba ingat balik. Offside berlaku. Di sini offside berlaku. Patut. Ya? Buat tunggu. Bukan, tunggu tu lepas tu. Apa perkara pertama mereka buat? Sepatutnya kan, cerita dah diturunkan zaman berzaman. Orang semua dah tahu dah pemuda Al-Kahfi ni lagi daripada raja sebab nak pertahankan keimanan. Katanya ada Tuhan yang lebih berhak untuk disembah. Kan? Bukannya memperakui bukannya kita akui yang Tuhan raja tu adalah anak kepada Tuhan. Anda kena tahu tak fakta ni. Dia orang tak bersetuju dengan raja tu sebab raja tu dia mengaku dia anak Tuhan, dia bukan Tuhan. Sebab tu ada perkataan walada di awal suratul Kahfi. Walada tu anak. Sebab tu Syekh Salah sendiri mentarjihkan cerita pemuda Al-Kahfi ni adalah cerita yang sangat dekat dengan zaman Nabi Isa AS. Kata Syekh Salah. Kenapa? Sebab idea tentang anak Tuhan ni hanya muncul waktu zaman Nabi Isa je. Tak pernah muncul pada zaman Nabi sebelum ni. Hanya pada zaman Nabi Isa dia baru muncul tentang idea anak Tuhan walada. Okay, baik. So patutnya, semua orang tahu pemuda Al-Kahfi ni konon nak menyelamatkan iman, ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Mesti Tuhan dia akan jaga dia. Tapi sekarang ni, budak ni muncul tengah-tengah pasar, kekal muda, tak tua, nampak tanda-tanda dijaga dengan baik. Pastinya Tuhan budak ni dah jaga budak ni dengan baik. Patutnya orang yang tengok depan mata dia, seorang budak yang dijaga dengan sangat baik oleh Tuhannya, patut kena buat apa? Sujud pada Tuhan budak ni. Itu perkara sepatutnya dia lakukan. Tapi apa orang pasar buat? Ingat lagi tak? Apa benda? Tak ingat? Sayaqulu la thalathatun rabi'ahum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Kan? Rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Dia buat apa ni? Dia orang main teka-teka berapa orang pemuda Al-Kahfi. Sebab tu dia kata 3 orang yang keempat tu anjing kan? No. 5 orang, yang ke-6 tu anjing. Sampailah pendapat terakhir, 7 orang kot, yang ke-8 tu anjing. So apa yang mereka buat the first time mereka jumpa pemuda Al-Kahfi adalah main teka-teka berapa bilangan. Offside dia tu. Patutnya dah nampak pemuda Al-Kahfi muncul, sujud kepada Tuhan yang telah menjaga budak ni dengan sangat baik. Kan? Tapi apa yang berlaku adalah mereka duk teka-teka bilangan. Sampailah Ashabul Kahfi gambarkan qur rabbi a'lam. Ini tanda pesan kawan dia sebelum bergerak pergi pasar tadi berkesan. Ingat lagi tak kawan tadi masa tanda tengah offside tadi, dia kata Tuhan kita lebih tahu berapa lama kita tidur kan? Waktu kawan ni pergi pasar berhadapan dengan offside orang-orang tak beriman depan mata mereka, pun menggunakan dialog yang sama. Qur rabbi a'lam bi'iddatihim.
Tuhan kita lebih tahu, Tuhan kami lebih tahu berapa orang kami ni. Tapi kalau kamu desperate sangat nak tahu berapa orang kami ni, ma ya'lamuhum illa qalil. Kami ni adalah orang yang sangat sedikit sahaja. Dia tak sahkan pun, okay, kamu yang jawab 7 tu, jawapan kamu absolutely right. Dia tak kata ting pada orang yang jawab 7, tak ada. Kan? Dia cuma kata bilangan kami sikit, kami tak ramai. Kan? Jadi nak kata ni sekalian, beza orang beriman kalau offside, dia ada penyelamat, dia ada kawan. Okay, macam Lutfi sebut tadi kan, pentingnya cari kawan yang ada shared value yang sama. Jangan cari sekadar kawan yang ada, orang kata apa, ada sekadar interest saja. Tapi shared value. Interest and shared value is different tau. Interest tu adalah benda yang anda minat. Mungkin dia boleh menghalakan kepada keseronokan semata-mata. Tapi shared value itu sangat mahal. Bila anda share value yang sama. Value apa? Value ketuhanan, value tauhid, value ibadah ke sebagai contoh. Itu akan utuh. So anda kena ada shared value yang kawan yang sama. Kena ada kawan yang ada shared value yang sama. Barulah bila mana anda offside, kawan ni tak akan rasa takut nak tegur yang salah tu. Kau dah keluar ni offside ni, masuk. Itu yang best kalau kita ada kawan seperti Ashabul Kahfi. Tapi kalau orang tidak beriman, one dia offside, dia akan terus offside sampai bila-bila. Dia tak akan sedar kesilapan dia. Okay? Dan yang terakhir saya nak kongsikan adik sekalian adalah, ketahuilah zaman berzaman Allah sentiasa sebut orang-orang beriman ni golongan yang minoriti sahaja. Allah tak pernah, bukan tak pernah, kebanyakan tempat Allah gambarkan golongan yang beriman ni minoriti. Perasan tak? Pemuda Al-Kahfi, waktu orang pasar tengah duk teka berapa orang mereka, dia kata illa qalil, kami sikit. Betul tak? Lelaki hujung kota dalam surah Yasin, berapa orang? Seorang. Sikit. Kan? Jadi banyak keadaan Allah gambarkan orang beriman dalam Al-Quran, mereka tidak ramai. Mereka ni minoriti. So what we can learn? Apa kita boleh tadabburkan? So nak ukur kebenaran, tak semestinya orang tu kena ada majoriti. Kan? Nak ukur kebenaran, tak semestinya orang itu akan benar kalau dia ada majoriti. Sometimes minority is more significant dan mereka tu lebih benar. Kan? Para anbiya kita, orang-orang beriman zaman Nabi dulu, mereka bukan ramai pun, lagi sikit daripada orang tak beriman. Sebab tu Allah ajar kita nak beriman ni jangan ukur dengan follower. Buku Ustaz Syari kan, pengikut yang merosakkan kan. Follower ni bukan menentukan kebenaran pun. Kadang-kadang dia adalah ujian yang lagi besar kepada orang yang ada follower yang ramai. Kebarangkalian bila ujian itu tak mampu ditepis, tak mampu dihandle dengan baik, tak mampu diuruskan baik, maka dia akan mengakibatkan orang yang ada follower itu, dia akan rosak disebabkan follower-follower mereka. So janganlah beriman kebenaran itu disandarkan kepada bilangan ataupun kuantiti. Sentiasa ukur kebenaran itu dengan apa, bukan dengan siapa. Okay? You get the point? Ukur kebenaran dengan apa, bukan siapa. Jadi itu kot adik sekalian, saya tambah benda-benda yang jarang-jarang kita fikirlah. Okay? So lepas ni mungkin anda semua boleh keluarkan hashtag offside ke lepas ni kan. So jangan offside. Okay? Jangan offside. Bila mana kita dalam akidah, dalam bertauhid ni, jangan offside lah. Okay, sentiasa dalam track kita, dalam track yang betul insyaAllah. Terima kasih adik sekalian yang berkongsi sisi pandang yang sangat menarik pada malam ini. So inilah kot namanya klinik tadabbur. Dia tidak saya jadi berkuliah kan. Kalau tidak kita jadikan sesi kuliah aja malam ni. So bila sesi usrah ni, dia akan seronok bila mana korang bagi sudut pandang. Dan by the end saya akan buat konklusi dengan apa poin-poin yang mungkin korang tak sentuh lagi ataupun sisi pandang tafsir untuk memperbetulkan apa yang mungkin nampak. Macam tadi kan contoh. Tadi ada orang bangkitkan berkenaan dengan raja tadi. Ada yang kata raja tu yang mengaku Tuhan. Hakikatnya dalam Quran ni bagi tahu bukan raja yang mengaku Tuhan. Raja tu dia mengaku dia anak kepada Tuhan. So kita betulkan sikit-sikit fakta yang mungkin jarang-jarang kita berikan perhatian. Sama juga sisi pandang kita tak nampak. Kenapa orang ramai terperangkap di bahagian awal? Rupa-rupanya kita membenarkan kata Allah pada ayat ke-9 tu. Sebab cerita ni memang ada keajaiban. So bila benda ajaib, kita akan mula fokus daripada awal lagi. Daripada awal lagi kita akan fokus. Cumanya adik sekalian, bila kita dah tengok magic yang Allah bawa tu adik sekalian, apa respon kita? That's a very big question we should ask to ourselves. Kalau ada orang buat magic, dia kata dia nak buat magic, the moment dia buat magic tu, apa respon kita? Wow! Kita impress. Tapi Allah yang maha benar buat magic, awal-awal dah bagi tahu, this story have magic. Cerita ni ada magic. Tapi bila Allah buat magic, apa respon kita? We should be fair. Manusia buat magic dengan penuh penipuan. Nama pun silap mata, sleight of hand. Tahu sleight of hand?
Dia orang menipu dengan kecepatan, ketangkasan tangan sahaja. Tapi dengan sebuah penipuan, kita boleh kata wow pada sebuah penipuan. Tapi yang maha benar buat magic, tiba-tiba buat magic, kita nampak magic tu berlaku depan mata depan kita baca Al-Quran. Kita noktahkan cerita pemuda Al-Kahfi pada ayat 31, langsung sepatah impress, takjub tak muncul dalam diri. Dia macam sentap kan, sentap sikit lah dengan soalan ni kan. Saya tidaklah kata dia sekalian, sampai ayat 31 anda kata wow, macam Hussein Lempoyang tu kan, dalam cerita Tiga Abdul tu. Tidak. Dia bukan macam tu. At least kita hadirkan perasaan takjub yang sangat tinggi. Sekurang-kurangnya kita melafazkan tasbih ke, menggambarkan ini magic yang maha benar, pasti tidak ada penipuan seperti mana manusia menipu kita dalam sinap mata. Kan? So we should be fair. Kalau pada manusia yang membohong kita, kita wow. Takkan pada sebuah kebenaran kita tidak impress dan takjub. So itulah benda-benda yang mungkin kita boleh ambil sisi pandang yang mungkin berbeza sikit, dan sebagai nilai tambah kepada tentang pemuda Al-Kahfi. Okay, terima kasih sekali adik sekalian atas luang masa yang telah diberikan. 20 minit saya ambil masa untuk nak kongsi sisi tambahan. Harapnya berpuas hatilah. So tidaklah kata 20 minit yang sia-sia, harapnya berpuas hati dengan sisi tambahan itu tadi. Dan mudah-mudahan kita semua pemuda Al-Kahfi itu, termasuk saya adik sekalian, kalau anda kata ada saya silap, jadilah kawan-kawan yang akan mengatakan perkataan-perkataan sentap dan fokus kepada persamaan itu. Walaupun menegur, walaupun kita nak menyampaikan perbezaan, tapi jangan lupa kita ni pernah ada persamaan yang kita suka sama suka. Kan? Kita pernah ada persamaan yang kita akan sentiasa ingat hubungan ni kita nak jaga sampai bila-bila. Okay? Walau apa jua kita berbeza, tapi kita still akan ada persamaan yang kita akan bersatu balik, insya-Allah. Seperti mana pemuda Al-Kahfi lah. Okay? Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Ada apa-apa lagi? Nak tambah ke? Nak apa ke? Lagi tak? Tak ada dah. Okay? Okay? Adik sekalian, jangan offside. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh sesi kita pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah wa salatul asr. Subhanakallah. Bismillah. Okay, terima kasih Syafi, terima kasih Lutfi, Afzal, Alim, Hadi, Faris, terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ambil gambar. Ini sesi wajib. Okay, smart sikit. Okay. Tengok Faris baru nak butang baju. Tadi dia pakai macam baru lepas buat sesi assignment tu. Bergambar jangan offside. Bergambar jangan offside. Jangan nampak separuh muka saja. Okey. Dalam kiraan 3, 1, 2, 3. Silap tekan. Okay, sorry. Ni offside tu. Tu tanda offside tadi tu. Ya, okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekali lagi 1, 2, 3. Okey, Assalamualaikum. Silap. Saya terbuka chat. Oh, chat ni bahaya. Orang kantoi ni. Sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum. Faris ni geng-geng gamis orang angkat tangan je ni. Go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.